Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fidas Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jangan anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi berkenaan dengan iCitra. Kebelakangan ini banyak komen yang saya dapat berkenaan dengan sedikit ketidakpuasan hati daripada pencarum maupun daripada sebilangan pemimpin parti politik dan sebagainya. Untuk pemimpin parti politik ini saya tidak ada sebarang komen, saya tidak berminat untuk mengulas apa yang mereka katakan, tetapi apa yang dikatakan oleh pencarum ini saya berminat untuk membuat sedikit penyampaian lah pada hari ini. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan permohonan iCitra pada 15 Julai dan juga bayaran pertama pada awal bulan Ogos. Jadi dikatakan bayaran ini adalah agak lewat dan juga membebankan terutama sekali kepada pencarum KWSP yang berminat untuk membuat pengeluaran. Jadi di sini sebenarnya ramai yang marah kenapa tidak disambungkan sahaja pengeluaran ini dalam bentuk iSinar, kenapa perlu dibuat sistem baru dan sebagainya. Mengikut apa yang saya maklumat yang saya perolehi adalah dia macam ni, kerajaan tidak ada jangkaan ataupun tidak menjangkakan bahawa iSinar ni, pihak KWSP sendiri pun tidak menjangkakan bahawa iSinar ni akan disambung. Jadi sistem ni dia boleh diubah suai, tetapi jika hendak diubah suai dia akan menjejaskan beberapa perkara, memandangkan masih lagi ada lagi bayaran untuk iSinar seperti pada bulan Julai ini sehingga 10 Julai, dan juga masih lagi ada yang menerima bayaran pada bulan Ogos, September, malah sehingga 31 Disember 2021 masih lagi bagi mereka yang mempunyai baki yang agak banyak masih lagi boleh membuat pindaan untuk pengeluaran amount iSinar. Jadi ia adalah satu program yang mana masih lagi sedang berlangsung. Jika hendak dibuat sambungan berdasarkan daripada iSinar, dia akan menyebabkan orang kata apa, sambungan ni bertindih dan agak clash dan kemungkinan besar mengganggu gugat sistem. Dan antara yang paling utama sekali apa yang saya perolehi adalah iSinar ni, seperti yang mungkin ramai tahu dan mungkin juga ramai terlupa, bahawa kita perlu memasukkan apabila caruman gaji kita dipotong untuk caruman KWSP, kesemua potongan daripada caruman ni, daripada majikan dan juga daripada kita sendiri akan dimasukkan 100% ke dalam akaun satu, sehingga cukup jumlah pengeluaran iSinar. Kalau saya keluarkan 10,000, jadi caruman saya adalah contohnya 400, majikan saya caruman dia adalah 600. Jadi caruman yang masuk ke dalam KWSP adalah RM1,000. Sepatutnya 700 masuk ke akaun 1, 300 masuk ke akaun 2. Itu peratusan dia. Tetapi disebabkan saya mengeluarkan iSinar, kesemua RM1,000 ni akan dimasukkan ke dalam akaun 1. Jadi maksudnya kalau sebulan RM1,000, jadi mengambil masa 10 bulan untuk dimasukkan ke dalam akaun 1, dan kemudian barulah bayaran semula iSinar ni kepada dalam akaun kita sendiri, akaun 1 kita ni akan selesai. Itu antara sebab utama kenapa untuk iCitra ni tidak disambungkan bagi iSinar, kerana iCitra ni dia tidak perlu dibayar semula. Dia adalah menggunakan priority ataupun keutamaan bagi iCitra ni, dia menggunakan akaun 2, yang mana kebanyakan pengeluaran untuk KWSP sekarang adalah menggunakan akaun 2. Perumahan, pinjaman perumahan, beli rumah, renovate rumah, kesihatan, pendidikan dan juga macam-macam lagi. Kesemuanya menggunakan akaun 2. Jadi akaun 1 ni tidak disentuh. Jadi dalam program iCitra ni, dia adalah satu program yang sebenarnya bagus, sebab pencarum tidak perlu orang kata apa menggantikan semula. Jadi at least bila kita mengeluarkan iCitra dan kita masih lagi bekerja, caruman kita pada bulan berikutnya akan dimasukkan mengikut peratusan masing-masing, 70% dalam akaun 1 dan 30% dalam akaun 2. Jadi dalam tempoh
5 tahun 10 tahun yang mendatang baki akaun 2 kita akan bertambah. Kemungkinan pada waktu itu mungkin yang ada sekarang ni mungkin ada keperluan untuk membeli rumah, nak renovate rumah, nak selesaikan baki pinjaman rumah, nak menggunakan akaun 2 ni untuk mengurangkan bayaran pinjaman rumah. Jadi baki yang ada tu mencukupi untuk digunakan. Sebab tu antara salah satu sebab utama iCitra ni tidak dibuat sambungan terus bagi iSinar, dan dia memerlukan satu sistem yang baru untuk dibezakan kriteria bagi kedua-dua program ni. Yang ni perlu diganti, yang ni tidak perlu diganti, yang ni guna akaun satu saja, yang ni guna dua-dua akaun. Jadi sebab tu perlu ada pengasingan. Jadi bila ada pengasingan ni dan juga perlu membuat sistem, sudah tentu dia akan mengambil sedikit masa, dan permohonan bermula pada 15 hari bulan setelah diumumkan pada 28 hari bulan kalau tak salah saya. Itu adalah satu jangka masa yang agak pendek sebenarnya berbanding dengan kalau kita lihat pada permohonan iSinar dulu, yang mana apabila kategori 2 apabila dibukakan permohonan tanpa syarat dan sebagainya, untuk kelulusan yang kategori 2 yang telah memohon sebelum tu mengambil masa sehingga 2 atau 3 bulan. Jadi untuk iCitra ni dia lebih pendek, dia lebih orang kata apa, lebih mudah. Tetapi saya faham ramai yang menanti dan tidak ada apa-apa bayaran yang diterima pada bulan Julai ini kecuali bayaran bagi BPR tambahan. Jadi kita berharap anda bersabar. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan iCitra. Yang kedua adalah rungutan daripada pencarum yang mahukan pengeluaran iCitra ni dinaikkan sehingga RM10,000. Pada saya, cadangan ini saya tidak ada sebarang isu, kerana pihak DBSP sebenarnya untuk orang kata apa, jika mereka berminat untuk memenuhi kehendak pencarum, mereka boleh melaksanakan perkara ini. Dari segi bajet, saya yakin DBSP mempunyai aliran tunai ataupun cairan tunai yang cukup untuk membayar iCitra sebanyak RM10,000 dalam tempoh 5 bulan. Kita boleh buat sebulan RM2,000. Ini adalah satu inisiatif ataupun satu idea daripada pencarum dan daripada beberapa orang pemimpin dan sebagainya, yang mana ia agak baik, dan pada saya wajar diberikan pilihan kepada pencarum untuk memilih sama ada ini mengeluarkan daripada 100 bayaran minimum iCitra adalah daripada RM50 dan mungkin boleh dinaikkan sehingga RM10,000, kerana pencarum tahu status keadaan terkini mereka dan juga keperluan mereka yang tidak berkeperluan. Saya yakin mereka ini tidak akan mengeluarkan ataupun mereka ini tidak akan mengeluarkan maksimum. Mungkin mereka akan mengambil sebahagian amount saja untuk menyelesaikan beberapa perkara tertentu ataupun untuk kegunaan jangka masa yang pendek. Tetapi bagi mereka yang lebih memerlukan, jika kita membimbangkan tentang isu persaraan dan sebagainya, tapi saya lebih bimbang tentang survivor pencarum dalam tempoh 3 hingga 6 bulan ni lah. Jika kata amount yang diberikan tu kelihatan tidak berapa mencukupi, memandangkan bantuan bagi BPR tambahan, walaupun BPR fasa 3 masih ada lagi, tetapi baki bayaran tidaklah terlalu banyak, hanya sekitar 200 hingga ke 400 kalau tak salah saya. Kemudian diikuti pula oleh bantuan khas COVID, yang mana bagi B40 pun bayaran bulanannya tidaklah terlalu banyak untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi jika iCitra dinaikkan sehingga RM10,000, saya yakin ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban rakyat sehingga tempoh 5 bulan dalam program iCitra. Jadi jika kerajaan menjangkakan kita boleh mencapai herd immunity bagi vaksin COVID-19 pada hujung tahun ini, jadi insyaAllah pada bulan 1 majoriti sektor, kebanyakan sektor boleh dibuka dan peluang pekerjaan serta ekonomi boleh dijana semula. Jadi pada waktu itu kebanyakan daripada mereka yang menganggur, yang diberhentikan kerja, mungkin boleh menjana semula pendapatan dan memasukkan semula wang caruman mereka ke dalam akaun KDBSP. Jadi lepas pada itu pihak KDBSP perlu mencari satu inisiatif untuk meningkatkan dividen dan sebagainya bagi menjaga kebajikan pencarum di waktu persaraan mereka. Seperti mana selalu jika hampir pada pilihan raya, baik daripada kerajaan yang memerintah ataupun daripada parti pembangkang, tidak kira pada mana-mana parti, selalu kata-kata terakhir mereka adalah sehari sebelum mengundi dan sebagainya, mereka akan berkatakan bahawa rakyat adalah
rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang bijak. Jadi mereka selalu berkatakan yang kita tahu untuk membuat keputusan bagi masa depan kita, bagi memilih kerajaan untuk masa depan kita. Jadi pada saya juga menggunakan moto ini, menggunakan kata-kata ini. Kerajaan juga harus sedar yang rakyat bijak, jadi rakyat tahu untuk orang kata apa, menentukan jumlah pengeluaran yang mereka rasa patut dan perlu pada kemampuan dan juga keadaan diri mereka. Jadi saya harap mesej yang cuba disampaikan ini, telah banyak mesej yang sudah disampaikan. Saya harap sudi sekiranya pihak kerajaan melalui pihak KWSP, Kementerian Kewangan dan sebagainya, sudi sekiranya untuk mempertimbangkan jumlah pengeluaran air citra ni dinaikkan sehingga RM10,000. Masih ada banyak lagi orang kata apa, jalan bagi meningkatkan semula baki caruman mencarum selepas, insyaAllah selepas COVID-19 ini selesai, selepas PKP ini semua selesai. Masih banyak lagi cara dan juga kaedah yang boleh digunakan bagi memastikan wang persaraan ke semua pensyarah KWSP adalah mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian dan penjelasan saya untuk hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan bersama anda. Jangan lupa 15 Julai InsyaAllah saya akan kongsikan tutorial, tetapi lambat sedikit kerana saya mungkin bekerja pada hari itu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.